Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi man madadi amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayah serta rahmat dan inayahnya, kita telah dipilih dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita adakan majlis ilmu atau majlis muzakarah. Selain daripada kita dapat menunaikan solat dengan berjemaah, mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya, mencucuri rahmat dan keredaannya, menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insya-Allah dihimpunkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita berada di dalam bulan Rajab, yaitu dah masuk malam yang ke-22
bulan Rajab. Dan para ulama menjelaskan bulan Rajab adalah kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkatan. Jadi kunci ini yang membuka bulan-bulan kebaikan dan keberkatan. Dan Abu Bakar Al-Waraq Al-Balhi berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Itu mengikut perbandingan atau perumpamaan yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Waraq Al-Balhi. Dan ada juga ulama menjelaskan bahawa bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan adalah merupakan ghanimah. Ghanimah ni maknanya keuntungan. Keuntungan bagi orang-orang yang merebut peluang melaksanakan amal kebajikan di dalamnya. Itulah sebabnya diriwayatkan bahawa Nabi SAW berdoa supaya disampaikan baginda menemui bulan Ramadan apabila masuk bulan Rajab. Beliau pun berdoa sebagaimana yang imam kita juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu doa yang kita dah sama-sama maklum, yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami menemui bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan lainnya. Dan ada juga yang mencatatkan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon keberkatan. Ada ulama menjelaskan keberkatan ialah memohon kurniaan Allah Subhanahu wa taala supaya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Sama ada kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Mohon ditambah. Itu keberkatan, barakah tu maknanya bertambah. Jadi bertambah. Kalau kita orang Melayu selalu sebut berkat. Berkat ni bertambah. Kita dah makan dekat tempat kenduri tu, lepas tu nak balik beri berkat. Jadi bertambah. Dah kenyang, lepas tu dapat lagi sikit, berkat untuk bawa balik, dapat dinikmati oleh keluarga kita. Barakah juga tu. Tu berkat, betul lah berkat tu. Tapi bahasa Arab kata barakah. Barakah ini memohon kurniaan Allah SWT supaya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan, sama ada di dunia ataupun di akhirat.
ataupun memohon bertambah kebaikan. Masuklah dunia dan akhirat. Bertambah nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Ya tak? Kurniaan Allah ini ada berbentuk nikmat. Nikmat ini Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita dengan keredaannya. Itu nikmat. Ya. Ada satu lagi nikmah, non qab mimta, bunyi dekat sama. Yang satu nikmat, ya, Allah mengurniakan kepada kita dengan keredaannya, dan satu lagi disebut nikmah non qab mimta. Allah kurniakan juga, tapi bukan dengan keredaannya, ya, dengan kemurkaannya. Ya, Allah bagi juga, tetapi bukan dengan keredaan Allah, ya, tetapi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan seorang itu mungkin ia orang yang kafir, atau dia musyrik, atau dia asi, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan sebab itu hidup dalam dunia ini, kalau orang itu asi, dia tak, ya, dia asi, umpamanya melakukan maksiat, tidak taat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia makan nasi lauk asam pedas pun rasa nikmat, rasa sedap nasinya dan lauknya. Orang yang taat kepada Allah pun rasa sedap dan nikmat rasa nasinya. Tapi kedua-dua itu berbeza pemberian Allah. Satu Allah beri dengan nikmat, dengan keredaannya, dan satu Allah Ta'ala beri dengan nikmah. Itu sebab kalau kita dapat sesuatu dengan keredaan Allah, maka kesannya akan menambah dekat kita dengan Allah. Ya, punca daripada permakanan kita umpamanya. Ya, kalau kita makan sesuatu yang Allah reda, dengan keredaan Allah, kita mudah untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Ya, dan kita mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan nikmah, ya, non qab minta tadi, ya, Allah beri kita bukan dengan keredaannya, ya, dia tidak mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Bahkan kita makin lama makin jauh dengan Allah, makin lama makin jauh dengan Allah SWT. Akhirnya kehidupan kita penuh dengan kemurkaan Allah. Itu dia punya beza antara nikmat dengan nikmah. Ya, dalam ilmu tasawuf ada disebut nikmah ini bahasa Arabnya tu tak ingat. Nanti kalau saya ingat nanti saya sebut ni. Kadang ingat, ya, kadang tak ingat, ya. Allah bagi juga, tapi bukan dengan keredaan dia. Macam kaya, orang kafir pun dia dapat kaya, orang beriman pun dia kaya, dapat kekayaan dunia. Tapi berbeza. Orang kafir dengan kemurkaan Allah, maksudnya nikmah itu ialah istidraj. Alif sin ta dal ra alif jim, istidraj. Istidraj ni Allah beri juga. Hidupnya kaya, mewah, rumah besar, kereta hebat, ya, makanan-makanan yang penuh dengan zat dan sebagainya, tetapi bukan dengan apa? Bukan dengan keredaan Allah, dia dimurkai oleh Allah. Itu dipanggil istidraj.
ataupun nikmah tadi, non qaf mim ta, ya, dipanggil istidraj. Ini istidraj inilah yang sangat ditakuti oleh para ulama. Kenapa dia takut? Kerana dia istidraj ni sebenarnya Allah mengazab kita hidup dalam dunia ini dengan nikmat, macam nikmat. Ya tak? Dia tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi berjemaah sembahyang. Ya, pendek kata banyaklah dia melakukan maksiat, tapi hidupnya senang, kesehatannya okey. Orang kena Covid, dia tak kena Covid. Ya, okey je. Orang pergi masjid, ramai yang kena Covid. Ya tak? Ni dah 3-4 hari ni saya tengok jemaah kurang datang ke masjid. Tanya kenapa tak ramai jemaah kita tak ada Covid lah ustaz. Dia kata Covid. Takutkan Covid. Ya tak? Jadi tak dapat datang pergi masjid. Ya, takut dijangkiti dengan virus Omicron umpamanya. Tapi orang ini tak pernah. Ya tak? Tak ada kena Covid pun tak ada. Okey je. Tak payah pakai mask pun dia. Campur orang, campur dengan dekat-dekat ni pun dia tak ada je kena jangkitan. Tu. Ya tak? Jadi dia rasa Allah muliakan dia. Ya tak? Sebenarnya itu istidraj. Ya tak? Itu yang Allah Ta'ala kata, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu dalam surah Al-Fajr. Adapun manusia itu Allah Ta'ala kata, apabila Allah Ta'ala uji kepadanya, diuji dengan nikmat dan dengan kemuliaan, maka dia tertipu, ya, ataupun gurur dengan kemuliaan dan nikmat itu. Akhirnya dia kata Allah memuliakan aku. Itu sebab aku hidup dalam keadaan senang lenang, ya, hidup dengan penuh kegembiraan, kesehatan dan sebagainya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila seorang itu dikurniakan oleh Allah Ta'ala, diuji dengan hidup yang sempit, tak kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ya. Hospital jadi rumah nombor 2. 3 hari duduk hospital, ya. 4 hari duduk rumah, lepas tu masuk lagi hospital. Jadi berulang-alik pergi rumah, pergi hospital, pergi rumah, pergi hospital. Jadi dia kata dia hidup susah macam ni, Allah menghina dia. Ya tak? Tapi Allah Ta'ala kata kalla, bukan begitu. Jangan diukur Allah Ta'ala itu memuliakan seseorang ataupun menghina seorang dengan kehidupan senang dan susah. Ada orang yang senang dimuliakan Allah, ada orang yang susah dihina Allah. Dan ada juga orang yang senang dihina Allah, orang yang susah dimuliakan oleh Allah. Jadi ukurannya bukan senang susah. Ukuran dia sejauh mana dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ukurannya. Jadi itulah sebabnya bulan Rajab ini kunci untuk mendapatkan kebaikan, ya, menambah amal kebaikan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab, ya, kemudian di bulan Sya'ban, dan minta disampaikan ke bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan inilah waktu menuai. Maknanya waktu kita mengambil peluang memperbanyakkan amal ibadah kita yang tidak diperolehi pada bulan-bulan lain.
Bulan-bulan lain tak jumpa. Itu sebab Nabi mohon supaya dipanjangkan umur sampai menemui bulan Ramadan. Mu'adha bin Al-Fadl mengatakan kaum salafus salih. Salafus salih ini yang hidup setelah sahabat. Itu dipanggil salafus salih. Berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan. Bukan masuk Rajab aja. Sebelum Rajab tu pun dah mohon dah 6 bulan sebelum jumpa Ramadan, ya, mereka dah mengamalkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Itu 6 bulan sebelum jumpa Ramadan. Kemudian berdoa selama 6 bulan setelahnya agar amalan mereka diterima. Setelah Ramadan tu mereka mohon lagi, baca lagi doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini dibaca lagi, ya, selama 6 bulan. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar amalan mereka diterima. Sebab bulan Ramadan ini, sebagaimana yang kita maklum, bulan Ramadanlah bulan untuk menebus, ya, amal umur kita yang sia-sia. Ya, kita ada umur 1 hari 24 jam. Itu umur yang dikurniakan oleh Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, 24 jam ini hendaklah dibagi 3. Bila bagi 3 bermakna 8 jam kita rehat. Rehat kalau penuh 8 jam. Kalau kita tidur dapat 8 jam ni, ya, penuh 8 jam. Orang kata tidur macam bayi, bangun memang sihat badan kita. Jangankan 8 jam, 6 jam pun cukup. Ya tak? Apatah lagi macam orang-orang yang macam saya ni dah usia emas begini, ya, memanglah, ya, tidur kurang, selalu terjaga. Tapi kalau dalam majlis senang nak tidur. Kalau waktu khutbah hari Jumaat tu, pantang imam baca khutbah, alhamdulillah kita pun dah begini dah. Ya, ada sengaja dikejut lagi. Dah habis khutbah, dah nak sembahyang Jumaat dah. Ya tak? Sampai macam tu. Kalau dalam majlis tidurnya mudah. Nanti balik ke rumah cuba tidur dekat tu. Tak mau tidur. Masuk dekat bilik tidur, ya, pukul 11. Kalau setengah jam tu terus lelap memang handal tu. Tapi tak ada. 11 terkelip-kelip, tergolek-golek, tengok jam pukul 12 tak tidur juga, mata kejam. Ya tak? Tapi tak mau tidur. Tu pasal usia emas. Orang dah tua-tua ni tidur memang kurang, selalu terjaga. 2 jam tu dah lama lah tidur, terbangun, tengok baru 2 jam tidur. Lepas tu nak cover balik tu, setengah jam pun belum tahu tidur lagi. Ya tak? Kadang-kadang bawa zikir apa tu yang Rasulullah bawa tu, Allahumma shalli ala Muhammad, apa namanya, tak ingat apa, ada tak yang Rasulullah bawa tu, zikir maksurat apa tu, ya tak? Tu zikir Rasulullah tu, wirid maksurat tu, ada dia punya tu, ya, khas. Itu kadang-kadang bawa
Sampai separuh je baca baru nak tidur, terlelap. Syaitan pun tak kasih baca tu. Tapi kadang-kadang bukan syaitan, memang Allah berikan kelebihan. Mudah tidur. Zikir maksurat kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap lah, itu zikir Rasulullah. Dan zikir yang diamalkan juga oleh Al-Banna tu. Siapa tu? Pejuang mujahidin di Mesir dulu. Syekh Al-Banna tu dia baca tu lah, zikir maksurat tu. Itu memang bagus baca tu. Pagi baca, petang baca. Tapi lah panjang lah sikit. Kalau baca cermat-cermat 40 minit lah baru habis. Tu. Jadi itulah, kalau ikut Imam Ghazali kata rehat 8 jam. Dengan sebab itu bila kita tidur tak cukup, bangun tidur dia tak cergas, lemah badan kita. Pasal tak cukup tidur. Jadi masa tidur yang 8 jam tu terbuang. Dapatlah tidur 4 jam, mana 4 jam tu terkebil-kebil atas katil je. Tergolek sana, tergolek sini, tergolek sana, tergolek sini. 2 jam tertidur, lepas tu masuk subuh, bangunlah. Dengan sebab itu tak cergas badan. Itu satu, tidur rehat kita dah kurang. Kemudian kata Imam Ghazali, kerja 8 jam. Kerja kalau 8 jam, kalau kita kerja kebun lah 8 jam, memang hebatlah kebun kita, bersih. Ni kadang-kadang duduk warung 3 jam, kebun sejam je. Mana kebun nak bersih? Tak? Banyak kat warung je, nak habiskan secawan macam ini. Tis, pekat tu tak habis-habis. Bual ni lagi musim pilihan raya ni, lagilah macam-macam berita. Jadi bual dah pakai uniform kebun tu, dah 3 jam bual pergi ke kebun, 1 jam je dah lembik sebab matahari dah tinggi. Patut pagi-pagi sikit je kat warung tu, lebih kurang setengah jam pergi. Makin pagi makin gagah kita. Tengok burung keluar pagi-pagi, dia cergas, terbang sana terbang sini untuk cari rezeki. Kita tak ada. Dah tengah hari baru nak pergi kebun, barulah nak manca. Tak ada harap. Kalau orang Nurih getah, tak keluar getah dah getah tak keluar lagi. Getah ni kalau keluar pagi-pagi, kalau orang Nurih dulu kan. Kalau tak lagi itu sebab ada yang nyuluh, pukul 3, pukul 4 dah pergi kebun. Kalau zaman mak bapak kita dulu, kebunnya dalam semak, nak pergi kebun pukul 3, pukul 4 pergi. Baik jugalah tak jumpa ular, tak jumpa rimau, tak jumpa itu. Allah masih lindung lagi. Kalau pergi kerja pukul 3, pukul 4, nak sekolahkan anak ni. Jadi pergi awal, getah tu banyak keluar. Kalau pergi kerja pukul 9, Nurih, tak ada harap macam ni. Tu. Jadi kerja, kata Imam Ghazali, kalau boleh 8 jam kerja. Macam kat pejabat-pejabat 8 jam kerja. Memang okey lah. Lepas itu dia kata beramal 8 jam juga. Ini yang kita kalah. Cuba cek kita beramal sejak daripada subuh tadi sampai sekarang berapa jam. Banyak-banyak kalau kira-kira 2 jam. Kalau macam hari ini kita dalam kuliah ni adalah tambah amal kita. Pasal daripada maghrib, kalau katakanlah kita sampai sini pukul 7.30, nanti balik 9.30. Jadi ada 2 jam dah dapat. Kita punya wirid katakanlah dengan sembahyang dapat 2 jam. Dah 4 jam. Nak cari lagi 4 jam. Mana pergi yang 4 jam? Hilang gitu je. Untung Allah Ta'ala, itu sebab Nabi minta sampaikan bulan Ramadan ini. Sebab untung
Salah satu daripadanya supaya kita dapat cover, dapat top up umur yang sia-sia ini dalam bulan Ramadan lah. Yang kita sama-sama maklum, di dalam bulan Ramadan itu ada padanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya nak, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dapat beramal pada malam itu, sekurang-kurangnya kalau dia boleh amalkan sebulan, Isyak berjemaah, subuh berjemaah, insya-Allah kalau sebulan dia amal, sangkutlah malam Lailatul Qadar, walaupun dia tak tahu bila. Yang penting bukan nak tahu, itu urusan Allah. Besok kat akhirat baru Allah tunjuk. Tak apalah. Jadi kalau macam itu, 8 kita dikurniakan oleh Allah seolah-olah kita beribadat penuh, tak ada dosa langsung, penuh dengan pahala sebanyak 83 tahun 4 bulan. Berapa untung tu sekali Lailatul Qadar. Kalau kita dapat 10 kali, 10 tahun kita amalkan, melaksanakan sembahyang berjemaah Isyak sampai subuh, dan subuh berjemaah, Isyak berjemaah, apatah lagi kita hiasi dengan sembahyang tarawih berjemaah, sembahyang witir berjemaah, ada lagi kita baca Quran lagi. Saya tengok dekat masjid ni, ada buat halaqah tadarus Al-Quran. Itu lagi bagus. Ini tidak Isyak berjemaah, subuh berjemaah. Kerana ulama kata itu sekurang-kurang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana orang yang sembahyang Isyak berjemaah, pahalanya seperti dia beribadat setengah malam. Kalau subuh berjemaah, seperti beribadat 1 malam. Walaupun kita tak ada ibadah, tidur je, tapi dapat subuh berjemaah, dapat ibadat 1 malam. Diamal dalam bulan Ramadan ni sebulan penuh, tak pernah tinggal. Sangkut 1 malam Al-Qadar ini, kita dapat cabutan bertuah istimewa malam Lailatul Qadar, dapat pahala 83 tahun 4 bulan. Mana nak cari? Kalau orang yang mengamalkan tu, dia katakanlah umur dia dapat cuma 80 tahun, dia dah meninggal. Maknanya dia ada bantuan umur 83 tahun yang penuh dengan ibadah. Ada 3 tahun lagi dia punya ekstra. Penuh. Macam apa tak untung ni. Itu baru sekali. Itu sebab dalam bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan menebus umur yang sia-sia. Itu sebablah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa. Nabi sendiri berdoa minta sampaikan dapat jumpa bulan Ramadan. Tapi kita umat sayang, tak berapa ambil berat tentang apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana walaupun dalam bulan Ramadan ini Nabi kata ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, Nabi menyatakan yang sangat dijaga dalam sebulan tu, kata Nabi, yang sangat diambil perhatian 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Mana 10 yang terakhir itu daripada malam 21 sampailah raya. Dalam 10 terakhir itu kata Nabi SAW, malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi malam yang macam inilah yang masjid kita dah mula berkurangan peminatnya. Jadi punya sibuk macam itu, kita terlepas dapat Lailatul Qadar, habis, rugi.
Ya tak? Kerana apa? Kerana 10 terakhir, malam 10 terakhir ini lah, kalau kita tengok masjid-masjid dah tinggal satu saf, paling ramai 2 saf. Dia dah macam piramid. Hari pertama penuh masjid, tapi dah 10 terakhir dah tinggal sikit. Jadi yang sikit itulah yang dapat. Yang lain habis dekat pasar malam aja. Cari baju anak, kasut anak, semua gitu-gini. Orang lain tarawih di masjid, kita terlepas, tak dapat buat apa. Jadi itu namanya ghurur. Kita tertipu, diperdayakan oleh iblis dan syaitan. Sebenarnya kita kalau menyambut hari raya ini bukan dengan baju yang baru, langsir baru, sofa baru, semua baru. Tidak, bukan itu. Kita menyambut hari raya ini adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala yang mengurniakan kita nikmat dapat menemui bulan Ramadan, dapat beramal di dalamnya, apatah lagi dapat Lailatul Qadar. Jadi sebagai tanda kesyukuran kita, maka kita bergembira. Bergembira dengan apa? Inilah dengan menyambut hari raya. Itu sebab kita nyambut hari raya. Bukan macam orang yang bukan Islam, dia menyambut hari raya memang dengan gembira. Sakan orang kata, bakar mercun, beletam, ya tak? Dia gitu aja. Ya tak? Sedangkan kita gembira bukan itu. Kita gembira kerana dapat beribadah, beramal, dapat menemui bulan Ramadan. Itu merupakan salah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Nah, itulah hikmahnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa kepada kita supaya kita mengamalkan doa ini. Ya, kalau nak ikut macam ulama ataupun generasi salafus saleh, 6 bulan sebelum jumpa Ramadan dia dah baca doa ini. Lepas itu selepas bulan Ramadan pun dia baca doa ini. Tapi kalau imam nak baca doa ni lepas Ramadan, mungkin orang pelik. Apa pula Pak Imam ni, lepas raya pun baca lagi? Dia tak tahu. Kalau orang faham, dia aminkan. Tapi yang tak faham, dia kata imam tak betul. Jadi kalau gitu, imam baca masing-masing. Jemaah baca sendiri-sendiri, imam pun baca sendiri-sendiri. Jangan tinggal doa ni. Masuk aja Syawal, baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya tak? Mohon pada Allah supaya apa? Tujuannya lepas Ramadan tu supaya yang kita amal dalam bulan Ramadan ini, sejak dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan, diterima Allah. Itulah tujuannya. Kalau tak boleh Arabnya, kita doa Melayu je. Ya Allah, apa yang aku amalkan daripada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini, terimalah ya Allah. Juga di bulan-bulan yang lain. Sebab itu dalam satu hadisnya ada malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi sallam, dengan menyatakan ba'uda man adraka ramadana falam yaghfar lahu qultu amin, kata Nabi. Ba'uda maknanya celaka, orang yang menemui bulan Ramadan tapi dia gagal untuk mendapat pengampunan Allah, maka Nabi pun nyebut amin, Nabi aminkan. Sebab itu kita rebut segala peluang-peluang yang ada. Itulah hikmahnya kenapa kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, setakat ni pada malam yang mulia yang dapat kita muzakarahkan, mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang baik, semuanya adalah dari Allah SWT
yang tidak baik merupakan kelemahan, kejahilan saya, maka saya mohon ampun pada Allah, minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan dan anak-anak, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.